Assalamualaikum, selamat sejahtera buat anak-anak murid, rakan guru dan ibu bapa sekalian. Hari ini kita akan belajar matematik tahun 6. Jom saksikan bersama-sama. Baik, tajuk pelajaran pada kali ini adalah 9 pengusipan koordinat sukuan pertama. Rujukan, sila rujuk buku teks muka surat 151 hingga 154. Kita lihat standard kandungan 9.1 mengaplikasikan koordinat pada sukuan pertama, manakala standard pembelajaran menentukan jarak menghufuk dan jarak mencancang antara dua titik. Kita lihat seterusnya. Baik, kita lihat maksud koordinat. Maksud koordinat adalah satu pasangan nombor yang menentukan kedudukan sesuatu titik pada ruang yang ukurannya diberikan. Ini maksud koordinat. Ulang balik. Pasangan nombor yang menentukan kedudukan suatu titik pada ruang ukurannya diberikan. Baik, ini adalah gambaran koordinat. Iaitu ada sini kita lihat koordinat dinyatakan dengan menulis koordinat. Dahulu di koordinat X. Koordinat X di sini diikuti dengan koordinat Y. Koordinat Y ni. Y di atas ni. Iaitu ada kurungan X dahulu, koma, Y dan tutup kurungan. Atau lajur dahulu, koma, ni ada kurungan, lajur, koma, baris tutup kurungan. Ini cara untuk menyatakan atau menulis koordinat. Kita lihat seterusnya. Bagaimana untuk menyatakan kedudukan? Okey. Yang pertama, tentukan lajur dan baris. Tadi dah dijelaskan tentang lajur. Sebut sedikit tentang lajur dan baris. 2. Sebutkan lajur dahulu diikuti baris. Atau yang pertama, tentukan kedudukan menghufuk dan kedudukan mencancang. 2. Sebutkan menghufuk dahulu diikuti mencancang. Ini cara menentukan lajur dan baris. Kedudukan. Kedudukan. Baik, kita lihat baris dan lajur. Okey, ini adalah gambar tentang suatu ni kawasan penanaman padi. Ada petak-petaknya ini dan di sini ada beberapa petak, ada 12 petak dan ada 4 orang yang sedang menanam padi di sawah padi. Okay, kita lihat. Okey, apa itu dikatakan baris, apa itu dikatakan lajur. Baik, baris ni yang belah sini ni. Menghufuk. Manakala yang ke sini pula ini dinamakan lajur. Okey, ini semua lajur ni ke sana ke atas. Ni. Yang baris ni menghufuk dan lajurlah mencancang. Menghufuk dulu adalah istilahnya lah melintang, manakala mencancang adalah menegak. Ini kedudukan. Kedudukan orang yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat.
Ini adalah tentang baris dan lajur. Baik, kita teruskan. Okey, lajur yang di sebelah bawah ni. Ini semua lajur ni. Ni ke atas. Lajur. Dan baris ni macam ni. Menghufu ni. Ini kawasan-kawasan ya. Kawasan-kawasan baris. Ini adalah garisan mendatar. Mendatar ya. Atau menghufu. Yang ni garisan menegak ni atau mencancang. Garisan lajur, okey ni, betul-betul pada atas garisan ni dinamakan garisan menegak, mesti di atas. Manakala barisan mendatar, ni betul-betul atas garisan, kita lihat di sini. Kalau sini lihat lajur, kalau belah sini tengok baris. Okey, saya nak kenal pasti apa itu garisan lajur dan garisan mendatar. Manakala ni yang berada di antara persilangan garisan-garisan ini dinamakan titik persilangan lajur. Kalau sini lajur 4 baris 1. Lajur 4 baris 1. Okey. Kita lihat seterusnya. Kedudukan. Okay, kita lihat kedudukan. Okey, ini ada orang utan, ini burung, gajah, badak, ini tenok ni, tapir dan harimau. Okey, kalau sini dilabelkan A, B, C, D dan E. Manakala atas ialah 1, 2, 3, 4. Baik, kedudukan orang utan inilah kita lihat lajur dahulu. Orang utan ialah A, 2. Kedudukan orang utan ialah A2. Badak ialah sebut lajur B1. 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 Padat balik. Untuk badak ialah B1. Manakala burung ni, burung kenyalang ni ialah B4. Gajah C3. Tapir atau tenok ni ialah D1 dan yang terakhir untuk harimau ini ialah E berapa? E2. Ini adalah kedudukan untuk haiwan-haiwan atau binatang ini. Itu maksudnya kedudukan. Sebut ni, maksudnya kalau kedudukan ni berada dalam dalam baris dan lajur. Dalam peta. Itu maksudnya kedudukan. Okey, seterusnya kita labelkan juga. Sini ialah A, B, C. 1, 2, 3. Kedudukan lampu ialah A1. Teropong B3. Cermin mata C2. Dan ni kantah. Kantah pembesar ialah C1. Ini adalah kedudukan yang kita kena sebut yang di sebelah bawah. Sebelah bawah atau lajur diikuti oleh baris. Atas ini paksi X, yang ini paksi Y. Sebut paksi X dahulu, menghufu, dan paksi Y ini mencancang. Ini kedudukan untuk objek-objek dalam suatu
satu dalam satu paksi, dalam dua paksi X dan paksi Y. Jenis paksi titik asalan. Baik, kita lihat paksi melintang ini, kita ulang kaji balik, ulang sebut balik. Paksi menghupuk atau mula kita kena pasti ini paksi Y. Paksi Y adalah paksi menghupuk atau paksi melintang. Manakala paksi Y pula, itu disebut paksi mencancang atau paksi menegak. Ini jenis-jenis paksi. Seterusnya yang berada di sini dinamakan titik asalan. Titik asalan. Okey. Semoga semua faham apa itu paksi dan titik asalan. Okey, nyatakan kedudukan sebiji belon. Okey. Kita letak sini. Ini A. Atau kita padam balik. Kita tak letak nombor juga. 1, 2, 3. Kalau belon berada di sini, kedudukannya ialah, sebut 2. Di sini adalah, kedudukan atau koordinat di sini. Koordinat kalau berada di atas garisan, kita lebih kepada koordinat. Bermaksud, ada kurungan 2, ni bawah dulu, koma, lepas tu yang paksi Y pula 2. Ini koordinat bagi belon. Kalau belon berada di sini pula, sini mesti 6 ni. Buatkan kurungan 6, lepas tu koma, 3, tutup kurungan. Ini dinamakan koordinat. Berbeza dengan kedudukan ni, kedudukannya berada dalam peta ni. Tapi koordinat kebiasaannya terletak di atas garisan. Garisan mendatar, garisan menegak. Dan berada betul-betul di persimpangan garisan. Itu adalah koordinat. Kedudukan koordinat. Baik, kita lihat pula pergerakan unit jarak antara dua koordinat, iaitu unit ke kanan dan ke kiri atau unit menghupuk, jarak menghupuk, unit ke atas dan ke bawah, unit atau jarak mencancang. Okay, simbol pula, ini dia punya simbol kurungan dan koma. Dan koma maksudnya macam ni contohnya, kurungan 4,1. Ini adalah simbol koordinat. Koma dengan kurungan ni penting. Kalau tak dinamakan koordinat. Mesti ada kurungan dan koma. Ini baru dinamakan koordinat. Bentuk poligon. Kita akan lihat sambungan titik-titik akan membentuk suatu bentuk poligon. Seterusnya kedudukan titik. Dari titik asalan atau atas garisan. Garisan tu ada dua, garisan lajur dan garisan baris. Jadi, kita lihat seterusnya. Baik, kita lihat koordinat paksi X. Kini paksi X menghupuk atau dipanggil paksi menghupuk. Paksi Y ialah paksi mencancang. Okay. Menghupuk sebelum ini dipanggil melintang dan mencancang sebelum ini dipanggil menegak. Istilah yang berlainan tapi maksudnya adalah sama. Kita lihat menentukan koordinat X dan Y, XY. Contoh. Okay. Kita lihat rumah Ali
Okey, rumah Ali kita kena baca, kena sebut paksi X terlebih dahulu. Okay, rumah Ali terletak di sini, bermaksud kita sebut 7 terlebih dahulu, diikuti oleh Y. Y ialah 2. Jadi, cara menulis koordinat seperti ini. Kurungan 7, 2 tutup kurungan. Ini koordinat bagi rumah Ali. Manakala untuk rumah Abu pula, kita lihat, okay, kita baca paksi X diikuti oleh paksi Y. Jadi koordinat untuk rumah Abu ialah 4, 6. 4, 6. Okay, misalnya di sini, okay, misalnya di sini dilabelkan sini. 1 ialah A. Seterusnya di sini B. Seterusnya di sini C, dan yang terakhir ialah D. Okey, kan kita nak tentukan koordinat A. A ialah, baik, kita sebut dulu X. A ialah 2, okey. Tengok, ni barisan, garisan, baris. Garisan baris, iaitu A berada baris koordinat. Apa ni? Baris asalan. Jadi A ialah 2, sifar. Kurungan pastikan dibuka dan ditutup. Okay, B pula, okay, kita lihat 5 paksi X dan paksi Y lah sifar. Okay, seterusnya tengok C. Okay, C. Okay, 5, 4. Dan yang terakhir D, 2, 4. Okay, ini adalah koordinat A, B, C dan D. Okay, jadi tidak ada masalah untuk semua untuk memahami apa itu kedudukan koordinat. Baik, kita lihat koordinat uji minda. Titik manakah yang berada pada baris yang sama? Okey, baris yang ini. Melintang. Okey. Atau menghufuk. Okey, lajur pula mencancang atau menegak. Okey. Mengufuk atau melintang adalah paksi X. Itu adalah baris. Manakala paksi Y menegak atau mencancang adalah dikaitkan dengan laju. Itu adalah laju. Baik, kita lihat pada baris yang sama. Okey, titik yang ada baris sama ialah B, C. Okey, B dengan C. Dan ada 2, D dan A. Pada laju yang sama pula, okey, D dengan B dan A dan C. Dua titik pada baris yang sama dan 2 titik pada lajur yang sama. Baik, seterusnya titik yang manakah berada sebaris dengan titik asalan? Okey, asalan terletak di sini. Jadi, yang sebaris dengan titik asalan ialah titik B dan titik
C. Sebaris. Baris. Titik asalan di sini. Baik. Seterusnya, titik manakah yang berkedudukan 5 unit ke kanan dan 4 unit ke atas dari titik asalan? Okey, ke kanan. 1 diwarnakan merah. 1, 2, 3, 4, 5. Dan 4 unit ke atas. 1, 2, 3, 4. Jadi jawapannya ialah A. Baik, kena faham pergerakan jarak jarak pergerakan titik ke titik yang lain. Kena faham tentang pergerakan. Nyatakan unit pergerakan rumah Ali dengan titik D. Okey, rumah Ali titik D. Jadi kita akan dapat jawapan. Okey, kita gerakkan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 unit ke kiri. 5 unit ke kiri. Okey. Dan kita lihat 2 unit ke atas. Ini adalah pergerakan titik ke titik yang lain. Kita lihat seterusnya. Okey, tadi yang dia punya unit kilometer adalah kita kira 5 tambah 2 ialah 7. Jumlah kalau dikira dalam kilometer. Baik, kita lihat yang kelima, sambungan titik A, B, C. Okey. A, B, C. Kita sambungkan. Ini akan membentuk segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak. Manakala sambungan A, B, C. Ni kalau ni segi empat. Segi empat tepat. Betul Mudah-mudahan adik faham tentang pembentukan satu bentuk dua dimensi atau dua matra dalam catah chartes. Catah chartes tentang koordinat. Sebutan bacaan menentukan koordinat penulisan koordinat. Kita lihat titik M. Titik M paksi X ialah 5. 5 dan 4 maksudnya M berada di sini. Kita lihat J pula 3 dan 2. Maksudnya di titik persilangan ini adalah J. K pula 6, 1. Titik persilangan ini adalah adalah koordinat bagi K. Di cara nak tulis K ialah 6 kurungan, koma, 1, tutup kurungan. M pula 5, kurungan dahulu, koma, 4, tutup kurungan. Ini cara menulis koordinat. Manakala J pula, buka kurungan, 3, 2, tutup kurungan. Jangan tulis titik, ini tulis koma. Ini baru penulisan koordinat yang betul. Paksi X dahulu diikuti oleh paksi Y. Okey, seterusnya kita lihat yang sebelah bawah. L 1, 5. Ini adalah paksi L. Koordinatnya ialah 1,
5 tutup kurungan. M pula sifar 2. Ini M. Koordinatnya sifar, 2 tutup kurungan. Manakala N pula sini. 7 sifar. N koordinatnya 7 sifar. Koma. Ini adalah cara menulis koordinat yang betul. Okay, kita lihat B. Ni koordinat bagi B ialah, sebut 2, 4 dan mesti ada kurungan. C 5, 7 buatkan kurungan. Manakala D pula ni 6, sebut bawah dulu paksi X dahulu, lepas tu paksi Y. 6, 4, Okey. Ini adalah cara kita nak menulis koordinat yang betul. Baik, semoga penerangan sebentar tadi telah dapat membantu anak-anak mengenal dan memahami koordinat dan kedudukan. Juga membantu anak-anak menyelesaikan masalah harian berkaitan dengan koordinat dan kedudukan. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.